Saudara, kisah yang pertama ingin saya kongsi dengan anda ini satu kejadian yang berlaku yang dialami oleh pendengar kita. Assalamualaikum dan apa kabar semua KC dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Azmi. Saya ingin berkongsi peristiwa ketika saya menginap di sebuah hotel. Ini adalah sebuah hotel budget. Saya adalah seorang yang gemar melakukan backpacking. Percutian yang tidak menggunakan wang yang terlalu banyak. Percutian yang menggunakan saya untuk merancang perjalanan saya. Menginap di hotel-hotel budget, lebih tepat lagi motel KC. Kisah yang saya nak ceritakan ini berlaku dekat sebuah kawasan. Ini berlaku di salah sebuah motel budget di kawasan Damansara. Motel ni tak tinggi, cuma 3 tingkat saja. Saya telah pun menyewa sebuah bilik sebagai tempat saya tidur dan saya akan teruskan perjalanan untuk ke tempat-tempat yang lain. Lazimnya saya akan bermalam di rumah-rumah budget, hotel-hotel budget ataupun motel paling-paling 1 malam. Kemudian pagi bangun, serahkan kunci, saya akan mula backpacking, berjalan kaki KC. Ada kalanya saya akan tumpang kenderaan yang ada. Itu adalah misi saya. Seberapa banyak duit saya boleh jimat dan simpan, matlamat saya akan tercapai, katanya Azmi. Berkenaan dengan beliau menginap di sebuah motel. Pada malam berkenaan, saya telah pun menginap di motel ini. Selalunya, seperti kata beliau tadi, lazimnya beliau akan menginap 1 malam. Tapi yang ini, saya terpaksa menginap untuk 2 malam, KC. 2 malam. Kerana ada kecederaan kepada kaki saya. Jadi saya perlu berehat agak lama sedikit sebelum saya teruskan perjalanan pengembaraan saya backpacking di negara orang. Kisah ni bila saya dah balik jauh perjalanan, saya dah sampai dekat motel ni, saya pun check in, kemudian saya diberikan nombor bilik saya. Bilik saya terletak di tingkat 2. Saya masuk dalam bilik. Dalam bilik ni memang tak ada tandas. Tandas ni adalah tandas dipanggil common toilet. Saya kena keluar daripada bilik motel saya, berjalan menuju ke arah tandas. Jadi dalam tandas tu ada beberapa kubikel untuk mandi, ada untuk tempat orang buang air besar, untuk buang air kecil, ada sinki di bahagian luar. Dipanggil common toilet. Inilah kisah yang mana Azmi nak ceritakan ketika dia sedang mandi dalam tandas motel budget di Damansara. Sedang saya mandi, bersihkan tubuh saya yang memang berlengas, berpeluh, berjalan sejak pagi. Saya sedang sabun tubuh. Tiba-tiba di tandas sebelah saya dengar ada orang masuk, buka pintu dan tutup pintu tandas. 3 kubikel adalah tempat mandi KC. Saya berada di kubikel yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Sedang mandi, dengar kubikel sebelah saya ni ada orang masuk, tutup pintu. Tapi belum dengar bunyi orang buka air dan mandi. Jadi saya pun matikan pipe air hujan saya setelah selesai. Saya pun nak capai tuala saya. Ya, saya baru nak capai tuala. Tuala saya ni panjang KC. Saya sangkut tuala saya
Ya, saya sangkut tuala, kata beliau, bukan pada pintu tandas. Sebab pintu tandas tu bahagian atas agak kotor sedikit. Saya sangkut pada tembok. Tembok tandas yang mana tembok saya kongsi dengan tandas sebelah. Jadi tuala saya akan terjuntai, ya, masuk ke tandas sebelah. Dah mandi, saya nak tarik tuala saya. Sebelum tarik tu, tuala saya terjatuh dan termasuk ke dalam tandas yang ada di sebelah saya. Alamak, macam mana boleh terjatuh pula? Habislah basah tuala aku. Saya keluar dari tandas KC dalam keadaan tubuh basah KC. Hanya menggunakan seluar pendek. Saya ketuk pintu tandas sebelah. Excuse me, sorry ya. Dan saya terdiam. Aku ni kat Malaysia, cakap Melayu je lah. Minta maaf saya punya tuala dekat sebelah terjatuh lah. Boleh tolong ulurkan tak? Tak ada orang jawab. Air pun tak bunyi. Pendengar Ria 897. Baru saya nak tolak pintu tandas tu perlahan-lahan nak tengok ada orang ataupun tidak. Tiba-tiba ada orang sangkut tandas tuala saya dekat pintu tandas. Dia sangkut dekat pintu tandas dia, iaitu kubikel yang ada di tengah. So, tuala saya macam ada orang campak dan dia terus tersangkut dan bahagian depan tu terjuntai dekat luar yang mana saya sedang berdiri. Thank you, terima kasih Saya pun tarik tuala saya. Saya kebas-kebas. Yalah, kotor ke si jatuh atas lantai tandas. Kebas tuala saya, cuba kibarkan, nak bersihkan. Saya dapati tuala saya tak basah. Tuala saya, kata Azman, kering. Saya pun masuk balik tandas sebelah, lap tubuh saya, lap badan, kaki, tangan, lap kepala, rambut saya kasih kering. Kemudian saya sarung tuala tu dekat bahu saya. Saya angkat toiletries, itu alat mandi saya. Dan saya, sebelum nak keluar, saya tergerak hati, Casey. Tergerak hati untuk bongkok dan tengok siapa yang ada dekat tandas sebelah. Bayangkan pendengar Ria, kata Azman, apabila saya bongkok dan menjenguk bahagian bawah tandas yang mana ia adalah lopong. Di sebelah langsung tidak ada orang. Adakah mungkin bila saya sedang lap, orang tu keluar saya tak perasan? Kemungkinan. Tetapi Casey, pintu tandas ni kita buka tutup boleh dengar kuat, Casey. Pintu tandas ni dah jenis yang karat, Casey. Tolak macam mana punya pelan pun akan dengar. Saya tak puas hati, saya cuba tolak pintu tandas dan tutup pintu tandas di kubikel yang tengah. Apabila saya tolak, Casey dengar bunyi sama macam tadi, seperti ada orang tolak, masuk dan orang tutup. Tapi masalahnya bila saya sedang keringkan tubuh saya, keringkan rambut saya, takkan saya tak dengar? Mustahil, Casey. Sebab bila tengah mandi, bunyi air yang kuat, saya boleh dengar orang masuk tandas sebelah. Ini kan pula tidak ada orang yang mandi. Tahu-tahu tuala saya yang terjatuh atas lantai digantung kembali. Setelah saya dapat tahu ada sesuatu yang tak kena, saya pun dengan segera bergegas pergi ke bilik saya. Masuk dalam bilik, tutup pintu, kunci dari dalam, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, itu yang pertama. Dalam bilik tidur saya ada satu televisyen kecil. Malam hari katanya sedang nak tidur, golek kiri, golek kanan, tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas sangat-sangat 97 FM. Beliau dengar dalam hotel ataupun dalam hotel tengah baring
Dan nak lelapkan mata malam tu macam tak boleh tidur. Dia golek kiri, golek kanan, golek kiri kanan. Cuba peluk bantal. Nak cuba lelapkan mata. Tapi seolah-olah naluri saya memberitahu ada sesuatu yang tak kena. Dan sememangnya adalah benar. Sedang saya cuba lelapkan mata, TV kecil yang ada dalam bilik tu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Tinggal di sini sekitar 10 tahun saya. Siapa pula ni yang hidupkan ni? 1963. Saya matikan TV tu. Tak ada remote control KC. Kena bangun, pergi depan, tekan butang, baru TV mati. Tak ada remote control. Saya kembali atas katil, nak baring, TV tu sekali lagi menyala KC. Alamak, masalah betul lah motel ni. Saya cari plug, saya cabut plug TV. Kisah apabila saya toleh nak naik atas katil, nak tidur balik ni. Katil yang ada di hadapan saya single bed. Biliknya memang kecil, sempit Kisah. Single bed. Saya dapati di bawah selimut saya macam ada orang baru masuk Kisah. Kelihatan selimut tu macam ada orang angkat, kemudian masuk bawah selimut dan tutup. Bilik gelap Kisah. Cuma ada satu lampu. Dia tak ada side table lamp lah. Dia tak ada lampu reading light. Tidak ada. Cuma lampu, main light, main switch untuk bilik on atau off. Lampu bilik tu pula warna oranye. Malap lampunya. Dan saya pun buka lampu. Bilik tu jadi oranye. Gelap. Seram Kisah. Tapi saya dapat lihat seperti ada susuk tubuh yang sedang baring bawah selimut saya di atas katil. Mulut saya membaca surah Qomat Kamit, Qomat Kamit. Pendengar Ria 897, katanya Azman. Maaf, katanya Azmi. Itu gangguan malam kedua. Yang pertama mandi dalam tandas, yang kedua gangguan yang dimaksudkan tadi. Nasib baiklah Kisah. Setelah malam kedua tu saya rasa kaki saya dah kembali lebih baik daripada sebelumnya. Dengan segera saya tinggalkan motel tu dekat kawasan Damansara. Dan dalam hati saya, aku takkan pulang dan menginap di motel ini lagi. Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah berikut ini tadi dari Azmi ya, Azman pula. Ya, Azmi berkongsi kisah. Terima kasih pada Azmi yang katanya beliau ni suka backpacking dan dia sempat mempelawa. Katanya Casey, kalau Casey berminat boleh join saya untuk backpacking. Saya ada kumpulan backpackers yang sering kami lakukan, iaitu lawatan ke negara-negara with the cheapest possible way. Best Casey. Very kata beliau ni satu pengalaman yang tak boleh dijual beli lah. Tidur hotel mewah memang senang. Ada duit tidurlah. Tapi tidur hotel murah ni lah, kata beliau. Banyak pengalaman dan banyak cabaran. Okey, saudara, kisah selanjutnya ingin saya bacakan. Ini kiriman daripada Kak Som. Beliau ketengahkan satu peristiwa yang menakutkan berlaku dalam rumahnya. Yang mana kisah yang diceritakan ini mungkin ada di antara anda agak dalam situasi Kak Som. Katanya Kak Som, beliau ni baik, keluarga beliau baru saja pulih lah, boleh saya katakan pulih. Baru saja pulih daripada dibuat orang. Ya, jadi dipendekkan cerita, beliau kata saya tak nak sentuh bab buat orang tentang apa. Itu biarlah saya serahkan pada Allah. Tetapi apa yang berlaku ni, anak saya ada seorang saja anak perempuan yang berusia 7 tahun. Dia memang suka anak patung. Dan dia ada beberapa anak patung lah. Antaranya anak patung seperti ala-ala bayi sih. Jadi anak patung ala-ala bayi ni boleh siap tukar lampin, boleh kasih minum susu, isap puting, boleh check temperature ke si. Ada indikator dia demam ke dia tidak, boleh bercakap, bersuara, boleh merangkak. Jadi itu anak patung favourite anak saya lah.
Jadi katanya Kak Som, ketika keluarga kami dibelenggu dengan satu gangguan lah, yang mana telah mendapatkan rawatan bantuan pakar dan sebagainya, antara punca adalah anak patung yang dimiliki oleh anak saya ni. Itu adalah hasil pemberian seseorang. Anak saya pada waktu itu telah pun saya menganjurkan satu majlis hari lahir, sambutan hari lahir anak saya. Dan kami tak pasti hadiah tu datang dari siapa, sebab ketika kami buka hadiah ni, tidak ada nama yang disertakan pada hadiah yang dimaksudkan. Mungkin tuan rumah terlupa, mungkin tuan rumah dah beritahu saya pun saya terlupa. Dan katanya, tapi apa yang saya nak ceritakan ini, berhati-hatilah. Ya, tak semua macam ni, tapi lebih baik kita berwaspada, kata Puan Som. Inilah kisah yang ingin disampaikan dalam Misteri Jam 12. Baik, saudara, kita teruskan dengan kisah Kak Som kita. Minta maaf tadi emailnya agak tertukar, jadi saya mencari satu lagi email. Baik, kisahnya begini. Anak patung yang dimiliki oleh anaknya berusia 7 tahun, suka dengan anak patung ni, seringkali bermain dengan anak patung ni. Jadi anda bayangkan dalam rumah beliau ni ada anak patung. Bila ditekan pada dada anak patung ni akan bercakap lah. Misal katalah, contoh seperti ini. Nampak? Jadi benda ni dah lali tau. Anak saya suka bermain, kasih minum, tukar lampin dan sebagainya. Dia anggap macam adiknya lah. Dipendekkan cerita, ketika keluarga dibelenggu dengan masalah gangguan, anak patung ni kadang-kadang waktu malam ketika sedang tidur, saya seorang diri, anak saya dengan anak saya seorang diri tengah tidur. Suami saya keluar bekerja pada waktu malam. Saya akan dengar bunyi anak patung ni seolah-olah bercakap sendiri, seperti ada orang bermain dengannya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Nanti saya akan bangun, keluar dari bilik, pergi bilik anak saya. Anak saya ni takut nak tidur seorang. Walaupun ada bilik sendiri, dia tetap akan berkepit dengan saya. Kata Kak Som pergi bilik anak, tengok anak patung tu dekat atas katil, sedang baring. Saya pun angkat dan saya tengok anak patung ni memang tak ada apa-apa pun. Sebab anak patung ni dia tak ada switch on off. Kalau nak, ambil screwdriver, buka bahagian belakang, keluarkan bateri. Saya pun, kata Puan Som ataupun Kak Som, memang tak mahir lah nak buka-buka ambil screwdriver. Saya pun tak tahu screwdriver yang macam mana boleh buka bahagian belakang anak patung ni. Jadi saya pun angkat, saya tengoklah, pusingkan anak patung ni. Saya tekan. Bila saya tekan, bunyinya keluar. Bayangkan pendengar dia. Jadi dia ada bunyi muzik, ya, dia boleh bercakap dan sebagainya. Jadi saya pun letak anak patung tu tepi dan saya berdiri, saya tengok anak patung ni. Mungkin dalamnya rosak, sebab tu dia berbunyi. Saya sedang jalan nak keluar daripada bilik anak saya. Anda bayangkan apa berlaku? Saya toleh belakang. Walaupun itu anak patung bayi, meremang bulu rumah saya, Casey. Dengan segera saya berjalan menuju ke arah bilik saya. Bersama dengan anak saya yang sedang nyenyak tidur, saya pun cuba lelapkan mata. Akhirnya mendapat tahu bila keluarga berubat, anak patung ni ada sesuatu yang telah pun dimasukkan ke dalamnya untuk memporak-perandahkan keluarga saya pada waktu itu. Jadi sekarang masalahnya, anak saya ni dah terlampau attach. Dah terlampau sayangkan anak patung ni. Nampak tak permainan yang ditunjukkan oleh orang yang beri hadiah? Dia sengaja beri hadiah ni, jadi anak saya dah jatuh cinta, dah sayang sangat. Bila saya nak buang, anak saya akan menangis. Jadi itulah hakikatnya. Saya buang tanpa anak saya ketahui, katanya Puan Som. Saya buang, ambil anak patung tu, turun bawah, pergi dekat bahagian belakang blok rumah, bin center, saya letak dekat tepi tembok.
Tak nak anak saya nampak. Anak saya keluar, tanya saya, "Mama, mana Kiki?" Kiki tu adalah nama anak patung yang diberikan lah. "Kiki? Tak nampak pun." Casey, anak saya menangis. Menangis tak henti-henti. Dia tanya, "Mana Kiki? Mana Kiki? Mana Kiki?" Saya terpaksa Casey turun bawa balik. Nasib baik masih ada. Bawa naik atas balik, kasih anak saya. Lat beberapa hari saya cuba cakap dengan pakar tu. Pakar kata cuba ambil usaha beli yang baru. Saya dengan suami cari, pergi Toys R Us, cari anak patung yang serupa tapi lebih baik lagi. Nah, ni yang baru punya. Yang lama ni dah berlapuk lah. Tengok si, very dirty si. "Mami want to wash, okay? You main dengan ni." Dengan harapan dia main dengan yang baru. Yang lama ni dia lupa. Tak nak Casey, mati-mati yang nak yang lama. Kerana anak patung ni lah, malam-malam hari, kata Kak Som, ketika saya sedang tidur dengan anak, saya dengar bunyi orang jalan sirik-sirik kaki dalam rumah Casey. Shh. 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 Anak patung ni akan berbunyi. Akhirnya pakar tu kata, cuba beri dia main anak patung yang baru. Yang lama jangan buang dulu. Dekat luar rumah awak ada tak almari ke tempat simpan barang? Saya kata ada. Masuk anak patung tu dalam plastik, ikat, letak dekat luar dulu. Tengok macam mana. Jangan kasih dia untuk beberapa hari. Biar dia menangis. Cuba kawal. Kak Som buat. Anak mula-mula menangis. Rasa macam nak mengalah, nak keluar, ambil kasih dia. Tak sampai hati. Dari menangis sampai jatuh sakit Casey. Anak kakak demam panas Kasih makan ubat, tak nak makan ubat. Kasih anak patung. Mood yang sedih bertukar menjadi gembira. Bayangkan Casey, kerana anak patung ni lah kakak kena ganggu dengan suami, bergaduh dengan suami, anak hilang mood, anak menangis, anak takut. Kakak sendiri rasa seram Casey. Yang paling menyeramkan sampai kakak hampir-hampir nak bakar anak patung tu. Waktu tu kakak sedang tidur seorang diri dalam rumah. Anak kakak tidak ada di rumah dengan kakak. Dia berada di rumah nenek-nya. Jadi bila dia pergi rumah nenek, anak patung tu memang tak dibawa. Masih dalam rumah. Dia tak ingat pun. Jadi dia hujung minggu tu dia duduk dengan nenek. Kakak dengan suami akan datang selalunya keesokan hari. Dalam rumah seorang diri, sedang duduk dekat dalam bilik menonton TV. Sekali lagi tiba-tiba perkara ini berlaku. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan tengah sorang-sorang ni. Mommy, I love to dance. Can you put up some music so we can dance around? Berkali-kali dia bunyi, maknanya berkali-kali ada orang tekan dada anak patung tersebut. Kakak bangun, pergi bilik anak. Dengan harapan tolak pintu, nampak anak patung tengah duduk macam biasa. Bila kakak tolak pintu bilik anak, Astaghfirullahaladzim. Casey, dekat atas katil anak kakak, kakak nampak 3 beradik Casey. Duduk, badan dia tiga-tiga hayun kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan anak patung tu ada dekat riba salah satu daripada makhluk tu. Bila kakak ternampak, kakak nyaris-nyaris nak terpekik. Kakak tutup mulut, tarik pintu perlahan-lahan, masuk balik dalam bilik, baca surah berkali-kali. Kakak beritahu pakar yang datang membantu dan juga membersihkan rumah. Dia kata memakan masa. Alhamdulillah, setelah kakak banyak bersabar, berusaha dengan suami, akhirnya dapat berjaya sebenarnya dipisahkan anak patung dengan anak kakak dan dibuang anak patung itu. Kakak mendapat ilham dan idea adalah bertanya pada mak, boleh tak kalau anak kakak ni duduk rumahnya buat seketika. Sebab kakak dapati bila dalam rumah, dia tak boleh berpisah dengan anak patung tu.
Tapi bila dia keluar dari rumah, duduk rumah nenek, dia langsung tak tanya pasal anak patung dia. Jadi dari situlah kakak tanya dengan mak, anak duduk rumah mak untuk lebih kurang dalam masa sebulan. Anak patung tu kakak ikhtiar untuk cuba buang. Pertama sekali kakak dah nak buang waktu malam, Casey. Kakak dengan suami tengah duduk dekat ruang tamu, anda bayangkan Bang, abang dengar tak? Casey, anak patung tu bila buka pintu rumah, depan rumah kakak, tengah duduk dan bunyi anak patung tu sama seperti mana yang selalu kakak dengar. Dia bercakap. Yang hairan kakak dah buang dekat bawah, Casey. Dekat tong sampah tepi lobby lift. Situ ada bulky item. Tempat buang barang-barang besar. Di situ juga ada tempat buang barang kecil. Di situlah tempat kakak buang. Naik atas. Beberapa jam kemudian, dia boleh ada depan pintu rumah. Siapa yang hantar? Telefon pakar. Malam tu juga pakar tu datang. Tak ada pilihan. Pakar pun cari tong. Cari tong. Tong Cina bakar kertas. Jadi jumpa dekat belakang rumah ada satu tong tempat Cina bakar kertas, tempat mereka sembayang. Pakar tu pun tuang minyak tanah dekat anak patung tu. Bila anak patung tu dibakar dan campak dalam tong, dengar dengan jelas, walaupun tak kuat, seperti ada budak merengek dengan begitu sayu dapat kakak dengar. Wow, kisah ni seram juga Jadi anda bayangkan, bila pakar tu sedang bakar, ya, pakar tu ambil dan bakar anak patung tu, tengah dibakar. Tengah terbakar, dengar seperti anak patung tu merengek dalam keadaan bunyi yang sayu sangat-sangat. Itulah kisah kakak. Terima kasih, Casey. Dan selamat tengah malam. Wah, saudara, itu dia kisah daripada Kak Som kita ataupun Puan Som, Kak Som. Kisahnya memang panjang. Saya dah cuba pun potong beberapa bahagian-bahagian tertentu. Dan menariklah kisah. Bila saya pertama kali membaca dan memahami pengalaman Kak Som ni, amat menyeramkan sangat-sangat. Anak patung yang dibuang tu boleh datang balik. Dan bayangkan anaknya tak boleh berenggang dengan anak patung tu. Bila disembunyikan, dia cari sampaikan kata tak ada, dah buang ni, dah hilang. Anak menangis, terisak-isak, sampaikan jatuh sakit. Seperti yang kita dengar kisah daripada Kak Som yang disampaikan dalam Misteri Jam 12. Baik saudara, terima kasih. Bagaimana dengan kisah Kak Som? Menarik sangat, dan terima kasih pada Kak Som yang sudi berkongsi. Walaupun pada waktu itu adalah masa mungkin paling sukar dalam hidup Kak Som kita, kerana cabaran porak-peranda, ingin memporak-perandakan keluarga Kak Som, tapi tetap beliau mengambil peluang keputusan ini untuk berkongsi pengalaman peribadi beliau. Okey, kita teruskan kisah Misteri Jam 12 dengan satu lagi pengalaman sebelum Casey berehat seketika sebentar nanti. Di 669-11897 anda juga boleh hubungi saya untuk berkongsi pengalaman misteri anda. Baik, ini kiriman daripada yang saya terima dari Obek Mardi. Beliau berkongsi pengalaman, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Obek Mardi di sini, harap Casey dapat kongsi pengalaman Obek. Terima kasih Obek. Pengalaman Obek dan sedikit nasihat kepada yang sedang mendengar sekarang ini. Sekiranya kalau ada pakar-pakar perubatan Islam yang sedang melakukan sesi rawatan kepada ahli keluarga, anggota keluarga yang disayangi, janganlah orang-orang yang sama sekali tidak ada apa-apa terlibatnya berada dekat dalam bilik yang sama. Kalau boleh keluar dari rumah, keluar. Kalau tak boleh keluar rumah pun, kalau perubatan tu sedang dilakukan di bilik, duduklah dekat ruang tamu ataupun keluar, berdirilah dekat koridor rumah. Jangan masuk campur. Jadi apa yang berlaku? Ini pengalaman peribadi Obek.
Waktu tu kisah ini berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu, kata Obek Mardi. Obek ni sedang merawat, ya, dan bila Obek merawat ni, Obek memang tak suka ramai-ramai orang duduk tengok. Ini bukan free show. Ini adalah perubatan yang mana ia melibatkan nyawa orang. Jadi Obek akan selalu kata, yang tak ada kena-mengena tolong keluar, jangan tengok-tengok. Jadi Obek selalu nasihatkanlah, kata Obek Mardi. Ini berkenaan dengan satu keluarga ni. Yang kena sampuk isteri dia. Suami dia memang Obek perlukan dekat dalam lah menjadi saksi. Takut pula nanti dia cakap Obek ni pegang isteri dan sebagainya. Suami dekat dalam, isteri dia kena sampuk. Dan dalam tu juga ada seorang lagi wanita yang Obek tidak benarkan. Perempuan ni kepo sangat. Dia kata tak apalah Obek, nak tengok lah, nak tengok. Saya pun cakap dengan dia lah, awak nak tengok apa? Ni orang tengah merawat, tengah berubat. Saya bukan buat magic. Ini jangan main-main. Tak apalah Obek, nak tengok, nak tengok. Jadi saya kata jangan. Nanti dah habis saya rawat, masuk nak duduk tengoklah berbual. Tak nak tengok macam mana Obek rawat. Saya kata tak nak, tak boleh. Degil. Sampaikan si suami mangsa ni kata tak apalah Obek, kasih dia lah Obek. Okey Obek dah beri amaran. Dia pun masuk dalam bilik, Obek tutup pintu. Tutup pintu bilik. Kemudian Obek mula merawat. Rawat dengan rawat. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita, bila Obek baca surah-surah Ruqyah, yang tengah baring si isteri dia mula terpekik-pekik lah. Sakitlah bodoh. Mereka akan keluar kata-kata seperti sakit bodoh. Ya, menggunakan kata-kata yang kurang beralas yang mana saya tak boleh sebutkan di sini. Obek ada beri senarai siap kata-kata kesat lagi. Faham-faham aje lah. Dan apa yang berlaku, alhamdulillah setelah dirawat, ada kalanya dia akan sendawa. Bila dia sendawa, nafas mesti busuk lah. Itu tandanya ada angin-angin yang dipanggil angin-angin yang disimpan dalam tubuh tu, dikeluarkan. Angin-angin jahat. Ada kalanya ada yang muntah, ada yang terus pingsan. Jadi apa yang terjadi, Obek tengah baca. Dah sampai satu pik ni, Obek kata, keluar. Aku akan bakar kau. Kau tak tahu ke? Ini perbuatan yang dilaknati. Engkau mengganggu orang yang tidak bersalah. Siapa hantar kau? Kau balik pada tuan kau. Keluar. Bayangkan perempuan ni bila Obek sedang membaca surah, dia terpekik. Tiba-tiba dia angkat tangan tengah berubat ni. Dia tengah duduk dekat atas katil. Dia angkat tangan, jari telunjuk. Dia tunjuk saudara dia yang ada dekat dalam bilik tu, ditunjuk. Bila ditunjuk, dia pun terbaring pingsan. Yang dalam bilik tu, benda tu transfer dekat dia. Automatik isi terus dia main rambut. Dah satu masalah pula. Dah rawat dia ni, sekarang nak rawat si bangang ni pula, kata Obek Mardi. Wah, betul marah Obek Jadi Obek haraplah pengajaran. Kalau orang sedang berubat, ini bukan sarkis punya show. Ini benar-benar rawatan perubatan Islam. Jangan buat main dengan makhluk halus. Dia akan ikut balik ataupun dia akan masuk dalam badan. Jadi kalau boleh, beredar, keluar dan jangan dekat. Berbahaya untuk semua. Itu nasihat Obek untuk yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Tak perlu nak kepo. Untuk Casey, selamat malam. Dan Obek pun tak apa. Obek mesti ada ending-ending yang tak perlu.
Terima kasih dan selamat tengah malam. Kita Okey, terima kasih pada semua yang sedang bersama dengan KC dalam rancangan Misteri Jam 12 ya. Yang lain boleh kalau nak berkongsi pengalaman anda boleh hubungi saya 669-11897. Ramai yang telah pun beritahu saya di Facebook DJ KC, ada yang kata di sini, wow KC, kisah malam ni beliau suka dengan pengalaman yang diceritakan oleh Kak Som awal tadi. Dan saya juga pernah mengalami perkara yang serupa tentang anak patung ni KC. Sampaikan saya buang anak patung tu. Takut sangat-sangat. Sebabnya pernah terjadi satu kali tu yang mana saya duduk di rumah seorang diri. Ini kiriman daripada siapa ni? Oh, ini daripada Ida. Ida kata saya duduk di rumah seorang diri. Anak patung tu adalah souvenir yang diberikan kepada saya oleh adik ipar saya dengan adik saya lah. Mereka ni pergi berbulan madu telah pun berbulan madu di Indonesia. Jadi mereka bawa balik anak patung. Cantik, comel lah, kecil Jadi dia pun berikan kepada saya. Saya pun letaklah anak patung tu sebagai perhiasan. Tapi lama-kelamaan, hari demi hari, bila tengok tu macam takut pula nak buang hak pemberian orang yang kita sayang. Nanti orang cakap apa pula? Tak apalah, mungkin perasaan saya. Sampaikan satu hari, saya ni tak pernah tidur malam seorang diri KC. Suami saya kerja office hour Kalau dia balik, confirm saya tidur malam dengan suami lah. Tapi pada malam tu pula KC, nak dijadikan cerita seram, suami saya ikut kawan dia pergi Johor lah. Sebabnya seorang lagi teman perlukan bantuan, ada kenderaannya rosak. Saya tak nak ikut sebab dah malam. Jadi pada mulanya tak izinkan suami. Tapi suami kata tak baiklah, kawan minta tolong, kita tolong orang. Bila kita susah, orang tolong kita. Saya pun izinkan. My first time dalam hidup saya ni, duduk dalam rumah seorang diri KC waktu malam. Keluar dari bilik, jalan, nampak anak patung tu dekat sofa, dekat ruang tamu. Kemudian pergi dapur, saya pun ambil air dan ambil roti. Nak duduk depan, dekat ruang tamu nak tonton TV. Tengah duduk, tonton TV, baru saya perasan, anak patung tadi mana Saya toleh, anak patung tu berada di atas televisyen KC. Siapa yang letak tu? Itu malam juga KC, telefon suami. Suami kata nanti lambat sikit balik sebab ada masalah. Saya dah tak tahu nak buat apa. Cakap, kalau boleh balik siang. Anak patung tu saya tak sentuh, masih dekat TV. Saya masih menonton TV, tapi mata sekejap-sekejap tengok atas. Yalah, dia betul-betul duduk dekat atas TV. TV dulu bukan macam TV sekarang KC. TV dulu jenis yang belakang dia besar, ada moncong Dia boleh duduk steady bom pipi katanya di sini. Itu dia. Terima kasih juga daripada Rin Samzaki Zaki. Assalamualaikum. KC dah sihat. Best cerita malam ni. Okey. Kita juga ada Abdillah Farhan, katanya bro KC, kisah malam ni sungguh menarik, sampaikan saya sendiri seram dalam bilik seorang diri. Lazimnya mendengar MJ12 ni melalui saluran suria. Saya akan tutup lampu bilik semua dan hanya pancaran televisyen tu yang akan menerangi bilik saya. Setelah mendengar kisah pada malam ini, saya buat keputusan untuk bangun dan dengar MJ12 dalam terang. Wow, segan nampaknya abang kita. Okeylah, kita ke hujung talian. Dan saudara, siapa jua yang nak hubungi saya, dipersilakan 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Baik saudara, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hello, selamat pagi. Okey, silakan 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Hello. Hello, siapa tu? Hello. Surtini ada kisah apa ni? Silakan. Saya ada kisah.
Aha. Saya ni sebenarnya pernah dibuat orang. Saya dulu hampir mati, Casey. Sorry, Hampir mati. Siti. Tapi Hello. Saya akan bacakan kisah pada malam ini. Ini kiriman daripada Muhammad Azlan, berkongsi pengalaman beliau. Selamat tengah malam, Casey. Juga para pendengar misteri jam 12. Oh, ini dah pernah saya baca, mohon maaf. Salah email. Ini kiriman daripada Fifi. Fifi kata, Abang Casey, saya Fifi, saya pendengar setia misteri jam 12. Sejak mula Abang Casey bekerja mengendalikan misteri jam 12 sampai sekarang saya mendengar rancangan ini. Terima kasih, Fifi. Fifi nak ketengahkan satu peristiwa yang mana waktu tu Fifi hamil anak yang pertama. Juga Fifi ni dah dikatakan peminat nombor 1 misteri jam 12. Dalam keadaan hamil, tahukah Casey, saya mendengar rancangan MJ12 secara sembunyi-sembunyi. Suami dah marah, mak saya pun turut marah kerana tangkap saya mendengar rancangan misteri jam 12. Saya rasa saya ni mempunyai masalah pada waktu itu. Yelah, ada orang hamil, dia nak makan tu, nak makan ni. Saya pula, Casey, nak dengar MJ12. Mujurlah di YouTube pada waktu itu ada macam-macam kisah misteri jam 12 yang dirakamkan dan dimuat naikkan di laman YouTube. Pagi, petang, malam saya akan dengar live. Pagi dan petang saya akan dengar melalui saluran YouTube. Bila saya bila saya ni diketahui oleh suami dengan ibu saya, kena marah ke si? Katanya ini adalah pantang larang orang kita. Jangan dengar benda-benda tahyul macam ni. Kau tu hamil anak pertama. Dalam hati nak ketawa, dia cakap saya ni dengar benda-benda tahyul cerita hantu. Saya dengar aja, bukan percaya. Yang dia tu lagi teruk. Dalam hati saya berkata, cakap jangan dengar benda-benda tahyul. Tapi dia tak kasih saya dengar, apa sebabnya? Sebab tahyul juga. Kepercayaan orang Melayu, mendengar kisah seram konon akan, yelah, anak dalam kandungan tu takut nanti terkejut ke, terencat ke. Saya tidak indahkan. Jadi saya ni bila suami tidak ada di rumah, saya boleh mendengar lah. Mendengar, tapi tak boleh kasih ibu saya nampak. Ibu saya ni pun waktu malam akan masuk bilik, dia akan periksa. Saya akan sumbat satu earpiece dekat telinga sebelah kiri. Jadi bila ibu tengok dari pintu, nampak macam saya tengah tidur, telinga tak sumbat apa-apa, padahal sedang mendengar rancangan MJ12. Jadi pada waktu tu, saya ni sumbatlah earphone dekat telinga. Sampaikan saya terlelap, Casey, tertidur. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Bila saya tertidur, misteri jam 12 masih lagi berkumandang. Jadi ingat, telinga sebelah kiri disumbat earpiece, sebelah kanan tu bebas, tak ada benda. Dan saya mula-mula dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Saya buka mata, saya tengok dekat pintu bilik tutup. Bilik saya tak ada orang. Tapi saya dengar orang panggil saya. Misal kata nama yang digunakan Fifi, terdengar seperti Fifi. Kebetulan, Casey, saya terbangun. Dalam hati tertanya, betul ke tadi aku macam dengar orang panggil nama aku ni? Mungkin tidaklah. Kali kedua bila dengar suara halus tu memanggil nama saya, baru rasa takut dan terperanjat. Saya cabut earpiece, tak dengar MJ12 pada malam tu. Malam-malam berikutnya, Casey, rupa-rupanya yang panggil tu betul, saya dengar. Tapi dia ada dekat tingkap bilik, Casey. Sebab saya tahu dia dekat tingkap bilik, bukan saya nampak. Tidak.
Akan tetapi mak saya waktu tu dekat tingkap bilik, ini merupakan keesokan hari lah, sedang baca sesuatu, sedang buat sesuatu. Kemudian saya tanya pada mak. Mak pun beritahu. Mak tanya, Fifi, pernah tak engkau rasa macam semacam tengok dekat tingkap? Mak dah letak langsir. Sebab langsir dalam bilik saya adalah langsir langsir D curtain. Cahaya matahari boleh masuk, boleh nampak luar. Jadi mak saya buka, mak saya kata tak apa, pakai night curtain. Nak tidur malam tarik langsir night curtain, jadi tak nampak terus. Saya tanya kenapa, dia mati-mati tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu. Katanya satu malam tu bila mak saya masuk tengok saya nak tengok saya dengar misteri jam 12 ataupun tidur. Saya sedang tidur tapi masih sumbat earpiece. Mak saya terperasan dekat tingkap bilik macam ada perempuan sedang menjenguk. Selepas waktu itulah mak saya pergi dekat tingkap bilik. Dia berdiri, katanya dia membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian barulah dia tukar langsir keesokan harinya dan dia turut merasakan kehadiran sesuatu dekat tingkap tu amat dapat dirasakan. Saya tak pasti adakah kerana saya mendengar rancangan ini ataupun memang secara kebetulan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hello Ria. Assalamualaikum, Kasih. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak Maya. Kak Maya. Kami nak cerita. Silakan. Abang Sulaiman je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Saya nak Abang Sulaiman. Ya, silakan Abang Sulaiman. Ini cerita dah lama jugalah, dah 6 tahun lah. Tu jam waktu tu saya daripada rumah tu nak pergi ke rumah pakcik lah. Di Cukang sana. Jadi waktu saya tengah naik bas tu, saya dapat bas tu yang last punya bas tu 11.30 gitu. Jadi saya pasal bas tu dah daripada Rochor tu kita naik, dia habis sampai kat Lincukang habis kan, di end ada dekat sana, dekat ada Kelong ni tempat tu. Jadi dalam perjalanan tu saya itu semua sunyi tempat tu tempat sunyi. Jadi saya pun tak ingat apa-apa kan. Naik bas tu dah bayar daripada tu. Jalan memang tak banyak orang, 2-3 orang je. Lepas tu sampai di Bukit Timah nak belok ke jalan pergi ke Lincukang macam orang banyak dah turun. Tinggal saya seorang. Jadi bila lepas dia belok sedekor, belok ke kanan tu, lepas 2 bus stop tu ada orang tahan bas tu lah. Jadi saya ada macam bas ada orang tahan tu. Lepas tu saya tengok kanan je. Lepas tu saya perhatikan, jadi orang tu duduk sebelah depan. Jadi yang jadi masalah saya tu yang konduktor tu, dia tengah berbual dengan driver tu, dia dah berhenti. Dia ni pun mungkin dua-dua tak perasan. Jadi bila dia tengok orang dah naik tu, dia jalan. Jadi konduktor terus tuju kat tempat saya. Dia cakap, Encik mau turun mana? Saya bilang lagi depan sana, lagi 4 stesen. Ni habis saya tengok apa pasal dia tak bercakap dengan orang yang naik ni, yang perempuan naik ni kan. Jadi saya rasa pun dah lain macam. Habis saya tanya dengan dia, dalam bas ni berapa orang naik? Saya bilang gini. Habis dia cakap, Encik tak tahu, Encik satu orang saya tinggal. Dia bilang ni. Oh betul kan? Dia bilang ni. Okey lah. Saya bilang tak ada. Ada apa-apa? Tak ada. Saya bilang tak. Terus saya duduk. Bila saya teringat tu, terus saya baca surah yang ayat kursi tu. Bila saya dah baca pelan-pelan, saya hentak, kalau kau betul manusia, kau tak apa-apalah. Kalau kau makhluk yang ini kata orang jin atau syaitan iblis ni, kau terbakar angus lah. Sekali bila saya dah hentak dekat bangku tempat duduk saya depan tu, ada besi tu kan. Bila saya hentak gitu dengan tangan tu, sekali lepas tu berasap lah. Dia dah berasap. Apik tanya, awak isap rokok lah? Saya mana ada isap rokok? Saya tak isap rokok. Saya bilang gini, ni ada asap, dia bilang ni. Pasal bau dia bau macam bau busuk atau macam. Saya bilang tak ada apa-apa lah, saya bilang ni. Lepas tu saya pun dah sampai dekat tu, saya picit bel lah, saya nak turun. Kalau saya turun, dalam turun tu saya terfikir,
siapa tu perempuan tu tadi bila naik, kenapa dia orang tuju kat tempat saya, tak tanya dengan perempuan yang naik ni kan. Sekali saya bilang tu, saya dah jalan tu balik masuk kampung pula, kampung Lorong Ngesa tu kan lagi ke dalam lagi. Lagi masuk ke dalam tu jumpa pula pokok yang besar tu, selalu jadi kecoh, ada Kak Cantik kat situ. Saya memang tak ada ingat itu semua lah. Saya pun jalan aje lah. Kau jangan kacau aku, sudah aku nak jalan nak balik rumah. Saya bilang ni rumah pakcik kan. Kali bila sampai kan, kali pakcik saya tu, kenapa lambat? Nak 14 bas saya bilang saya dapat. Tapi ada masalah tadi tengah jalan, saya bilang ni dengan naik bas tu. Habis kali pakcik saya punya kawan tu dia bilang mungkin itu dia panggil apa? Hantu raya dia bilang ni. Hantu raya apa tangan dia punya tangan tu macam kuda berbulu. Itu saya tak nampak pasal benar dia pakai macam baju kebaya gitu. Cuma paras dia tu macam dia sana kan gelap, jadi macam sama-sama dalam bas tu. Jadi saya bilang tak nampak betul lah saya bilang ni. Cuma bentuk badan tu ada saya bilang ni. Jadi bila saya baca ayat kursi, saya hentak kat tu berasap tu. Jadi aku nak tanya saya tak rokok ke? Sebenarnya saya tak isap rokok. Dia tu bilang kau pergi ambil sembahyang, uduk tu sembahyang je lah, sembahyang sunat dia bilang gini. Takut ada apa-apa yang ikut awak. Itulah pengalaman saya tu gini. Sampai sekarang jadi ingat, sampai sekarang tak tahu apa benda tu. Mungkin betul ke atau orang tua ni cakap ke apa ni, mana kita tahu kan. Tu je masih muda-muda lagi kan. Pasal kita tak ada ambil kisah ni semua, jadi kita selamat, balik selamat sudahlah kan. Sekarang pun pasal kena security banyak macam-macam ada. Jadi kita tak ni sangat. Dia lain kali boleh cerita lagi lah. Pasal pengalaman banyak. Terima kasih Terima kasih terima kasih. Laluan, Waalaikumsalam, yang dikatakan oleh abang kita tadi laluan bas ke hujung Lim Cukang. Memang daripada Lim Cukang ada Kelong tu dekat dengan Johor. Itu antara kawasan yang saya rasa paling dekat dengan Johor. Selain daripada kawasan Punggol N pun dekat. Boleh nampak lagi port kapal dari situ. Jadi macam-macam kisah pada malam ini yang dikongsi sama. Dan ingatlah, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Okey, pemanggil yang terakhir dipersilakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Okey, ini Adi sini. Adi. Ini panggilan dari mana, Adi? Panggil daripada Amukio. Silakan. Okey, ini cerita pasal dulu kampung saya duduk Sembawang. Saya duduk Tanjung Irau. Saya. Jadi satu kali tu Bai roti ni selalu 11 lebih dia jalan kat Tanjung Irau tempat saya lah. Jadi satu kali tu kita tengah duduk main gitar kat tepi laut lah. Jadi kita suara dengar ni Bai roti ni dia menjek lari lah. Dia cakap pemutianak dia lari dengan dia pisau lah kira. Jadi kita pun ramai-ramai dekat tepi laut. Kita naik, kita tengok Bai dah tak ada. Bakul roti dia ada kan. Jadi dengan bakul-bakul roti dia lah kita angkat pergi kat tepi laut. Kita pun rewang lah dengan DP roti, dengan DP suji semua. Jadi besok pagi ni dia datang, dia tengok dia basikal dia, bakul dah tak ada.
Jadi dia ingat tu Pontianak dengan bakul-bakul bawa lari. Padahal kita yang bawa lari sampai bakul-bakul dulu. Itulah kita cerita dia. Salah sangka lah saya situ memang keras lah tu Tanjung Irau tu. Jadi anda duduk Tanjung Irau dah berapa lama pada waktu tu? Dah lama lah. Saya daripada nenek saya that time lah. Jadi situ lah pengalaman saya. Tapi tempat memang keras lah tu Tanjung Irau tu. Semua tahu lah. Budak semua semua tahu. Anda cakap keras tu, kenapa tempat tu keras? Bukan itu dulu diorang piara banyak kat kampung dulu. Casey tahu lah kan, macam-macam benda ada lah kat sana. Jadi balik malam kat sana mesti lah, kalau orang luar kena kacau punya. Kat tu Tanjung Irau tu kan, tu perempuan cantik ada, macam-macam lah ni kampung ni hal lah. Ni lah cerita sejarah dia lah. Pasal ni lepai roti lah. Jadi semenjak hari tu dia dah tak jalan sana lagi lah. Sampai kat kampung Waksan dia patah balik, dia tak sampai Tanjung Irau lah. Dia dah kena kacau kan. Tapi memang betul lah sana. Perempuan cantik lah. Itu sajalah Kesis. Terima kasih Sama-sama. Tanjung Irau. Dan saudara, saya akan jawab seorang lagi pemanggil yang terakhir. Silakan, last copy of the Kopicus. Hello, selamat malam. Selamat malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Jack. Okey, Jack. Panggilan dari mana panggilan ni? Dari Punggol. Silakan, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey. Ini pengalaman tahun 98. Saya ada jumpa satu lembaga macam betul-betul macam setan. Sampai umur saya ada jumpa 7 macam benda ganjil. Ini yang paling saya seram. 7 macam apa yang awak dah jumpa ni? Sabun, penanggal, kali, last macam nak cakap bunyian susah pasal dia manusia biasa lah. Nampak. Jadi yang paling akhir sekali, yang banyak-banyak dalam saya jumpa ni, paling seram ni lah, macam setan ni. Dia macam, muka dia macam seladang. Silakan. Ada berbulu, ada tanduk, ada taring. Ini betul-betul saya macam tak nak jumpa, macam menjelma tau. Ini betul-betul menjelma depan mata saya. Tapi ini terjadi kat satu rumah, kat Tiong Bahru, blok 124. Jadi ini pengalaman saya yang paling saya seram lah. Silakan. Jadi tu time saya tidur rumah satu perempuan lah, kawan saya lah. Jadi pada itu malam pukul 1 lebih lah, rumah dia ada satu gerobok solek lah. Jadi saya tengah isap rokok, kawan saya tu tidur lah. Jadi itu gerobok alih-alih bergegar. Sekali saya nak kejutkan saya punya kawan, gerobok tu diam. Saya dah rasa satu macam lah di rumah. Jadi saya relax, saya isap rokok lagi lah. Dalam 5 minit bergegar lagi lah. Saya nak kejutkan ni perempuan sekali tu, itu gerobok senyap lah. Itu gerobok dah jadi macam exorcist lah, bergegar. Jadi saya relax, masuk 3 kali lah dia menjelma kat tepi saya lah. Itulah pengalaman saya. Dia punya tinggi macam saiz rumah blok yang kita masuk tu, pintu macam gitu. Dia punya badan macam hanal, tapi semua berbulu hitam. Mata dia merah, ada taring, kuku dia panjang. Nasib baik dia itu makhluk tak tengok saya, tapi itu makhluk tengok saya punya kawan perempuan. Jadi itu buat saya, kalau dia tengok saya ingat saya mati pingsan. Masih terkejut lah, senang cakap. Jadi dia tak tengok saya. Dalam 20 minit, dengan kuasa Allah tu, dia panggil saya ingat dia. Pada situ semangat saya datang. Saya baca 45 minit lah.
saya punya jantung ni duduk. Tapi kalau dia tengok saya, memang saya mati terkejut lah. Sehingga lagi dia tak tengok saya. Dia tengok tu perempuan kawan saya. Dia mengerang. Saya baca 45 minit. Baru dia hilang. Dia hilang, saya buka lampu kat rumah dia, yang saya punya kawan ni lah. Rumah kau ni lain macam lah. Jadi terus dia sadar. Terus dia tidur balik. Saya cakap, bangun. Kau pergi ni lah. So saya ambil air semayang, saya semayang. Lepas saya semayang, itu perempuan kawan saya tu tidur balik. Saya rasa dia macam dah kena lah. Makhluk tu macam pukau dia lah. Jadi saya terus berbual macam orang gila lah. Saya pekik kat tu rumah. Saya cakap, kalau kau betul-betul kuat daripada Subhanallah Ta'ala, kau menjelma lagi. Sampai pagi dia tak menjelma. Itulah pengalaman saya. Wah, betul-betul dia mengganggu anda dengan teman Ya. Dia mengganggu anda dengan teman anda Terima kasih. Yalah, itulah pengalaman saya sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih jumpa lagi. Tapi itu tak seberapa inilah. Tapi saya bersyukurlah macam-macam saya dah nampak. Itu je lah Abang Casey. Ini tak ada, itu aja pengalaman saya. Saya jumpa makhluk betul-betul menjelma depan saya. Kejar tak ada lah. Saya lari sendiri ada. Masa dia tengok saya lari lah. Itu penanggal dekat atas pokok. Itu mungkin tak tahulah ada orang piara ke tak ada. Itu time saya kena denda 3 hari dekat Hougang Camp. Saya pergi clocking. Sekali ada satu makhluk ni, kepala je kat atas pokok. Kalau yang macam kali ni, saya tidur rumah kawan saya dari India. Tapi itu rezeki lah. Pasal saya jumpa tu kat rumah dia, dia kena nombol first prize 2 kali. Dah Bang Casey, itu sajalah. Terima kasih ya. Banyak-banyak. Terima kasih. Dah. Terima kasih je lah. Kembali. Baik saudara, saya pun niat di hati nak jawab panggilan, tapi masa tidak mengizinkan. Saya akan akhiri tugas saya pada pagi ini. Saya dari tadi saya buka nombor telefon dah 3-4 kali sebenarnya saya nak cuba bukan melawan lah cuba, sebabnya saya macam tak percaya kiriman Ubud Mardi tadi katanya dalam sini, Casey saya dah kunci. Pam-pam je lah. Jadi saya, boleh ke orang kunci daripada tadi saya cuba jawab panggilan orang lain dah 3-4 panggilan sampai pukul 2:05. Wow, boleh kunci orang melalui telefon Entahlah. Ingat, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan. Saya jumpa anda esok dalam Geng Burung Hantu. Terima kasih dan bye-bye.